ورد والدين. نبدأ درسنا بقراءة أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله kuliah kita malam ni kita jawab soalan-soalan terkumpul banyak sudah rupanya. Tak terjawab kita. Jadi sebab tu dalam Quran kita tengok dalam Quran berkaitan hukum hakam Allah akan terangkan dalam dua cara. Satu disebut Allah terangkan cara begitu ibtidaiyan. Makna apa? يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang beriman, difardukan kepada puasa bulan Ramadan seperti difardukan kepada umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Okey, Allah terang hukum. Kemudian cara yang kedua dengan apa? Cara menjawab soalan. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang al-ahillah, anak bulan. Mengapa bulan berbeza pada matahari? Matahari sepanjang tahun kita nampak begitu saja, tapi bulan tak. Dia kecil, dia besar, bulan sabit, akhirnya jadi bulan purnama. Kemudian kembali menjadi bulan sabit. Mereka tanya. Okey, wa yastaftunaka fin nisa. Mereka minta fatwa kepada tentang wanita. Wa yasalunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kamu tentang haid. Okey. Jadi insya-Allah malam ni kita jawab soalan terkumpul dulu. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solat Jumaat di masjid selama PKBB ini jemaah kurang daripada 40 orang. Apakah solat Jumaat itu sah? Kurang daripada 40 orang. Okey. Muktamad mazhab Syafi'i, Jumaat kurang pada 40 orang tidak sah. Ini muktamad dalam mazhab Syafi'i. Sebab tu dia kata apa? Berdasarkan riwayat madad sunnah fi alal arba'in fasaidan al-jum'ah. Telah berlakunya sunnah ke atas 40 orang dan ke atas al-jum'ah, wajib Jumaat. Makna sah Jumaat 40 orang ke atas termasuk imam. Okey. Jadi muktamad kita tak boleh kurang daripada 40 orang yang bermustautin. Okey. Walaupun begitu, ada qil, pendapat yang lain dalam mazhab kita. Dia kata apa? Memadai 12 orang. Memadai 12 orang. Berdasarkan apa? Ayat wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayya wa tarakuka qa'ima. Wa idza ra'aw tijarah, apabila sahabat-sahabat ni melihat perniagaan, au lahwan, ataupun hiburan. Sebab dulu apabila kafilah datang membawa bekalan barang dagangan, tanda kafilah datang mereka bergendang. Makna kafilah unta-unta tadi telah datang membawa apa? Barang dagangan. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayya. Mereka bergegas bergegas kepada perdagangan tadi, perniagaan tadi, mendapatkan kafilah tadi. Wa tarakuka qa'ima. Dan mereka meninggalkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan engkau berdiri membaca khutbah.
Sekarang kebanyakan sahabat pergi untuk mendapatkan kafilah. Tinggal Rasulullah SAW. Sekarang berapa bilangan sahabat yang tinggal, tidak pergi mendapatkan kafilah datang? Riwayat yang ni mengatakan yang tinggal berapa? 12 orang. Sebab tu dia kata memadai Jumaat 12 orang. Tapi muktamadnya 40 orang. Sebab dengannya tertegaknya syiar. Kedua, situasi kawan saya, dia sudah cerai talak satu secara sah, tapi dia masih tinggal serumah dengan bekas isteri, tapi taklah sebilik. Katanya boleh tinggal serumah. Katanya ni jumlah maqtu'ul qaul. Katanya boleh tinggal serumah selagi masih dalam iddah. Benarkah ustaz? Okey. Benarkah ustaz? Dia perlu huraian. Benar tak benar perlu huraian. Begini, Allah sebut apabila bercerai, Allah sebut apa? Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Askinuhunna, maka berikanlah mereka tinggal. Isteri yang diceraikan tadi, min haitsu sakantum, daripada haitsu, tempat yang kamu tinggal. Okey, sebab dia tak haitsu apa? Haitsu dia tahu zaraf makan. Haitsu ni zaraf makan. Ustaz sini haitsu zaraf makan. Jalasa hafiz haitsu jalasa abidi. Jalasa hafizun haitsu jalasa abidi. Duduk hafiz di mana abidi duduk, sebab dia zaraf makan. Okey. Jadi askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berilah mereka tinggal di mana tempat yang kamu tinggal, daripada mudah kamu. Sebab tu apabila talak satu, biarpun talak tiga ya, mazhab kita talak tiga tetap wajib tempat tinggal. Biarpun talak bain, bainunatul kubra, tetap disediakan tempat tinggal. Mazhab kita talak raj'i, talak bain, kedua-dua sewaktu dalam iddah wajib suami menyediakan tempat tinggal. Tak, kalau talak raj'i, talak satu, talak dua, bukan saja apa tempat tinggal, apa juga nafkah. Nafkah wajib bagi duit belanja sepanjang dalam iddah apa 3 kali suci. Okey, kita balik tadi. Jadi Allah sebut askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikanlah mereka tempat tinggal daripada tempat yang kamu tinggal. Jadi sebab tu kalau berlaku perceraian, suami yang bangang saja halau isteri keluar rumah. Minta maaf banyak kasar sikit perkataan tadi. Jahil, tak mau belajar. Kalau berlaku perceraian, suami yang kena keluar rumah. Sebab tempat tadi tempat isteri beriddah. Sebab Allah suruh suami sediakan isteri tempat tinggal. Askinuhunna, berilah mereka tempat tinggal. Kalau berlaku perceraian, suami yang kena keluar rumah, isteri tinggal tempat diceraikan tadi. Okey, isteri kena tinggal apa? Di tempat yang diceraikan tadi, di situ, sehingga habis tempoh iddah. Berapa lama tempoh iddah? 3 kali suci. Kalau telah menepus 3 bulan qamariyah. Qamariyah apa? 3 bulan apa? Bulan hijriyah. Okey, jelas ya? Jadi boleh tak suami tinggal bersama di rumah tadi? Okey, boleh. Tapi dengan syarat mereka tak khalwat. Makna mereka tidak tinggal berdua-duaan. Haram mereka tinggal berduaan. Faham tak? Sebab waktu itu mereka tidak lagi hubungan suami isteri. Tapi kalau ada anak, haram apa? Kalau mereka berdua. Tapi kalau tinggal, mereka boleh jaga batas perhubungan macam orang asing.
Macam ipar tinggal dengan apa? Macam apa? Perempuan tinggal dengan keluarga suaminya. Macam mana perempuan tadi dengan adik-adik suami, adik-adik ipar lakinya yang telah balik. Makna kena jaga aurat, kena jaga semua, kena jaga. Kemudian tidak boleh dua-duaan. Kalau berdua-duaan, haram hukum dia. Sebab mereka apa? Mereka bukan apa? Sudah jadi ajnabi. Faham tak? Sebab dalam iddah. Jadi waktu tu kalau mereka berdua saja tinggal, hukumnya haram. Mereka berdua saja di rumah tadi tinggal, hukumnya haram. Tapi kalau ada anak-anak, dengan syarat mereka jangan berkhulwat. Tidak boleh dua-duaan. Termasuk hadis ni, la yakhluwanna ahadukum bi ghairi dhati mahramin illa ma'ama. Okey, la yakhluwan la yakhlu ar-rajulu ma'imratin ila ma'dhi mahramin. Jangan berdua-duaan seorang lelaki dengan perempuan melainkan ada mahramnya. Ada anak-anak sama tak apa. Tapi ingatlah mereka berdua, si isteri yang diceraikan tadi wajib tutup aurat. Sebab itu bukan lagi suaminya, bekas suaminya. Biarpun dalam iddah talaq raj'i. Jelas tu? Okey. Ingatlah, boleh tinggal serumah sebab tak ada suami dia miskin, tak ada rumah. Tapi boleh tinggal, tapi dengan syarat jangan berdua-duaan. Tak boleh. Kalau tidur sebilik, hukumnya haram sangat-sangat. Jangan tu. Bahkan berdua-duaan pun tak boleh. Tidak boleh mereka berdua di rumah. Mesti ada anak-anak. Waktu mereka dua-dua di rumah, mesti ada anak. Kemudian tak boleh buka aurat. Jelas ya? Okey. Nombor 3. Sekarang, soalan yang ketiga. Sekarang orang tak ungkit lepas sedekah. Tapi selfie baru post, selfie baru post. Macam mana tu Ustaz? Ini kita telah huraikan dalam bab apa? Dalam satu syarah apa? Mukhtasar Minhajul Qasidin. Bolehkah selfie itu? Selfie ini bukan daripada adab bersedekah. Asalnya bukan adab bersedekah. Berselfie ni. Sebab apa? Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekah kamu bil manni, dengan mengungkit wal adha, dan dengan apa? Wal adha, menyakiti. Sebab tu dia berselfie dengan orang yang dia bantu. Wajah-wajah ceria setelah menerima kehadiran kami. Subhanallah. Faham tak? Wajah-wajah ceria. Tunjuk gambar orang menerima tadi. Sebab tak? Asalnya selfie ini budaya tak beradab dalam bersedekah. Sebab apa? Nah, cuba kita tengok. Macam mana bayangkan kalau emak kita, ibu kita, nah, dia ambil gambar tu. Nah, kami datang menghantar bantuan kepada wajah-wajah, kami bawa keceriaan kepada mereka. Sebab tu, kalau boleh sebab ini marwah. Sebab tu Allah puji apa? Allah puji orang fuqara, sifat dia mereka. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak minta sungguh-sungguh pada orang. Allah puji mereka. Golongan fuqara yang Allah puji, fakir miskin yang puji. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang jahil yang tak kenal mereka, orang yang tak kenal mereka, rasa mereka ni sebenarnya orang senang, orang kaya. Sebab apa? Mereka ta'affuf, jaga maruah mereka. Sebab tu budaya selfie sewaktu memberi bantuan, ambil gambar dengan orang penerima bantuan tadi, itu termasuk daripada al-adab, sakit hati. Kita sendiri pun tengok mamak ku amdoi dijadikan apa? Nah, dijadikan apa? Dijadikan, diviralkan penerima bantuan. Macam mana kalau mamak kita? Sebab tu bagi cara siap-siap. Sebab tu saya kata, kalaulah terpaksa kita rakamkan nak bagi, kasih tutup gelapkan muka. Contoh, kita ni macam Ustaz sebut tu, kita ni pemegang amanah, nak tunjuk bukti kata kita ini beri.
Okey, kita tunjuk saja tapi hitamkan muka penerima. Sebab itu marah. Sebab manusia ni asalnya bukan kita nak minta pada manusia asalnya. Tapi Allah apa? Allah betul. Innallaha a'ta li aghniyaikum ma yakfi li fuqaraikum. Allah telah memberi kepada orang kaya kamu apa yang mencukupi untuk orang miskin kamu. Jangan asalnya satu tidak beradab, biadab, berselfie dengan orang kita beri. Sebab itu menjatuhkan marah. Kalau terpaksa juga belengkan, hitamkan muka dia. Hitamkan muka. Okey, jelas ya? Okey. Nombor 4. Bagaimana jika seseorang ustaz ungkit balik ilmu yang dia ajar pada muridnya? Bagaimana jika seorang ustaz ungkit balik ilmu dia ajar pada muridnya? Hilang pahala ilmu dia ajar tadi. Allah sebut apa? Sebab apa? Kewajipan kita yang ada ilmu ini apa? Kewajipan kita menyampaikan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladzina yaktumu, sesungguhnya orang yang menyembunyikan ma anzalna minal bayyinat, apa yang kami turunkan daripada keterangan-keterangan, wal huda, daripada petunjuk ini, daripada petunjuk ini, min ba'di ma bayyana nasi fil kitab, selepas kami terangkan dalam kitab Al-Quran ini. Okey, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan melaknat yang melaknat. Apa maksud yang melaknat? Maksud sehingga Allah laknat, malaikat laknat. Orang yang sembunyikan ilmu ini, yang tak mengajar orang, dia sembunyikan ilmu, tak mau mengajar, Allah laknat, malaikat laknat, kemudian binatang pun laknat dia. Orang sambung ayam kan, ayam tu laknat. Laknat lah. Mana orang alim agama mereka? Mengapa tak tegur dia? Mengapa diamkan diri benda ni? Tengok, bala pun kena pada kami. Ingat sebab tu wa yal'anul la'inu, mana yal'anu kulluhum hatta al-bahaim, mereka dilaknat sehingga binatang. Sebab tu kita tugas kita, Allah sebut apa? Sebab para ulama ni mulia. Fa innal ulama warasatul anbiya, Rasulullah sebut. Fa innal ulama warasatul anbiya, karena para ulama ini, orang berilmu ini, dia pewaris para nabi. Jadi Allah sebut apa untuk nabi? Untuk nabi, fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Sesungguhnya wahai Muhammad, tugas engkau menyampaikan. Sampaikan ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau. Sampaikan ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau melalui Jibril. Sampaikan, wajib sampaikan. Begitu para ulama menjadi kewajipan. Tiba-tiba kita mengajar, anak murid kita tak beradab, itu bukan urusan kita. Kita telah sampaikan, fa innama 'alaikal balagh wa 'alaina. Tiba-tiba anak murid kita tak biadab dengan kita, kurang ajar dengan kita, bermusuh dengan kita, itu urusan dia lah. Sebab Allah sebut apa? Fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Tugas engkau wahai Muhammad menyampaikan, itu kewajipan kau. Sudah selesai kewajipan. Untuk Allah hukum ni, itu urusan Allah. Sebab tu hilang pahala siapa mengungkit tu. Okey, jelas ya? Okey. Okey, ni nombor 5. Adakah solat doa seseorang diterima sedangkan air dan elektrik tidak sah? Air elektrik pun tak sah juga. Sah suratun lil ibadati. Macam mana maksud? Air dan elektrik tak sah. Tak faham Ustaz maksudnya apa ni?
Okey, adakah solat dan doa seorang terima sedangkan air dan elektriknya dicuri? Sebab tu tak sebut. Dia asalnya begini ya. Kita sebut begini. Kita sebut ya, ayat masalah. An-nasu syuraka'u fi thalathatin. Manusia ini berkongsi 3 perkara. Sebab tu 3 benda ini dalam Islam tidak boleh diswastakan. Tidak boleh diswastakan. Tanggungjawab kerajaan untuk menyediakan, tak boleh diswastakan. Al-ma wan naru wal kala. Air, tanggungjawab kerajaan. Sebab itu keperluan asasi. Perlu disediakan air. Wan nar, api. Keperluan asasi. Wal kala, padang ragut. Tak diswastakan. Maksudnya mesti disediakan. Cuma kita kata mungkin penyediaan tadi melalui proses kerajaan. Mana kerajaan perlu sediakan. Macam sediakan jalan raya tu. Semua boleh guna. Api semua boleh guna kan. Tapi mungkin itu kerajaan kurang moden. Kita bayar. Sama-sama kita bayar. Sebab tu asalnya kita ambil mana? Dia ambil asalnya api air ni. Dia ambil pada Baitul Mal. Dalam sistem ekonomi Islam, semua keperluan ni, api, air, jalan, semua kita ambil pada Baitul Mal untuk penyerahannya. Sebab tu sayangnya kita tak hidup dalam Islam kan. Tak hidup dalam pemerintahan Islam. Maka kita hidup dalam pemerintahan kapitalis. Sebab sistem kita kapitalis. Sistem ekonomi kita sekarang kapitalis. Semua disyarikatkan. Semua dimonopoli. Sebab tu okey, dia asal begini ya. Itu asalnya. Jadi kita kata contoh, macam Ustaz kata, realiti depan kita sekarang, batu 4, mana ada bilik air? Mana ada bilik api? Okey, batu 3, mana ada bilik api? Berapa masjid di situ? Okey, YB datang pun, menteri datang sembahyang pun, mereka bersembahyang. Kadang-kadang Ustaz tengok ada YB datang solat situ. Api bukan bayar pun, air bukan dibayar pun. Ditarik semua tu. Kadang-kadang pakai apa? Mata kail lagi. Jadi masalah, sedangkan benda itu keperluan asasi. Sebab tu kata, kalau begitu macam tersebut hari itu, okey, kita tengok, kita buat anggaran kegunaan di rumah kita. Kita anggar berapa? Anggar. Kemudian kita balik dalam tabung masjid. Sebab itu asalnya milik seluruh, api air asalnya milik seluruh umat ini. Jelas tu? Makna kita tengok rumah kita guna berapa sebulan. Okey, anggar RM50. RM50 ini hak umat aku kembalikan. Faham tu? Okey, sebab tu kita kalau tadi curi ni, tapi kalau senaja macam dipasang sudah meter, dia lagi je pergi letak tu, tak boleh lah tu. Ini macam pasang meter di rumah kita, sudah pasang meter elok semua-semua, dia letak apa? Letak lagi besi berani. Apa? Nak bagi lambat bergerak meter dia kan, itu tak boleh tu. Sebabnya kita jumpa innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah baik. Dia tak terima melainkan benda yang baik. Sebab tu orang beriman, dia jauh daripada benda syubhat. Dia jauh benda haram. Sebab Allah sebut, man ghasyana falaysa minna. Siapa menipu kami, dia bukan daripada kami. Siapa menipu kami, bukan daripada kami. Jelas ya? Tapi kalau macam batu 4, batu 3, nak macam mana? Semua begitu. Sebab dia panggil apa? Umumul bal. Dalam kaedah fiqh apa? Umumul balwa. Okey. Pasal dah? Itu macam mana Ustaz? Itulah kadar saja sedekah. Okey, ini balik daripada hak umat. Okey, jelas ya? Okey. Jadi sini okey. Sebab tu innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sah. Tapi Allah terima sebab tu. Samalah. Sah tak sah Ustaz? Solat sejadah di masjid, dia balik rumah dia untuk solat. Sah. Tapi Allah tak terima kan? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah terbaik, dia tak terima mereka benda yang baik. Sah. Tapi terima itu urusan Allah. Tapi Allah kata dia tak terima benda yang tak baik. Jelas ya? Okey. Okey. Apa hukum kalau join tarikan cash? Tarikan cash ni, okey, dia apa? Dia macam kita panggil apa? Main kutu kan? Dia kutu kan? Tarikan kutu kan? Okey, kutu apa? Kutu kepala kah? Kutu kerbau kah? Nama perkutu sudah. Okey, sebab kita kata, okey,
Dia asal ni, sebab dia sebut hutang asalnya riba. Hutang asalnya riba. Tapi dibenarkan atas dasar hajat. Atas okey. Apa? Atas dasar hajat. Asalnya riba. Sebab apa? Ustaz pinjam, contoh Ustaz Rushdi. Ustaz pinjam RM50 hari ini. Faham tak? Okey, Rushdi minggu depan Ustaz bayar insya-Allah. Jadi minggu depan baru Ustaz bayar RM5, RM50 pada dia. Nilai RM5 hari ini samakah dengan RM5 minggu depan? Sama tak sama? Sama tak sama? Tak sama sudah. Sebab mata wang cepat berubah. Tengok tukaran dolar dengan tukaran emas. Faham tak? Dia tak sama. Ustaz hutang hari ini RM5, bayar minggu depan RM5, tak sama dengan nilai. Mungkin minggu ni RM50, minggu ni boleh dapat 25 bungkus nasi lemak. Mungkin minggu depan taklah, dia naik lagi nasi lemak RM2.50, naik harga. Okey. Jelas ya? Tak sama sudah. Jadi makna dia ada lebihan tukaran. Asalnya riba. Hutang ni boleh faham tu. Tapi dibenarkan atas dasar hajat. Sebab tu tarikan kita keluar duit. Okey. Okey. Tarikan. Okey, 10 orang kita main. Seorang serah 100. Bulan ni dapat orang ni 1000. Bulan kedua dapat orang ni 1000. Sama tak sama? Nilai 1000 bulan 1 bulan 2 tak sama? Tak sama. Sedangkan dia bukan ada darurat pun. Dia tidak ada hajatnya. Kita boleh buat pinjaman. Minta pinjam 1000. Boleh buat pinjaman. Sebab tu kita kata tarikan haram. Sebab dia bukan hutang. Faham tak? Dia bukan hutang. Sistem dia, okey. 1000 bulan ni 10 orang. Yang terakhir terima bulan 10. Nilai RM1000 bulan 10 sama tak dengan bulan 1? Tak sama kan? Satu. Yang kedua, kita kena tahan ulul amri. Sebab ulul amri Malaysia salah tu buat tarikan. Sebab dia termasuk pembiayaan secara haram. Tak boleh sen. Tahan ulul amri ya. Ingat tu. Salah tu. Di sisi undang-undang Malaysia salah tu. Sistem kewangan Malaysia salah tu. Sebab apa? Kita kumpul wang tanpa apa? Tak bedah, tak boleh sen. Termasuk apa? Ada dia akta apa? Pencegahan apa? Pembiayaan kewangan kan? Termasuk tu. Pengumpulan wang secara haram. Boleh dakwa tu. Taat oleh memberi. Ingatlah, tahu tak dia? Baca undang-undang apa? Ni kewangan dia. Kutu ni salah tu. Dia masuk kita mengumpulkan duit tanpa boleh sen. Okey, jelas ya? Okay, janganlah. Tak ada, okay, minta pinjam dulu 1000. Nak beli apa? Bukan nak beli rim apa? Kutu nak beli rim. Kumpullah duit tu cukup 1000. Nak segera juga, pinjam ke Bandin. Mana? Tukang paitung tu. Kalau 1000 tu biasa saja apa tu. Okey. Okey, 7. Jam berapa sudah ni? Okey, sini. Okey, nombor 7. Apa hukum takaful? Apa hukum takaful? Okey, takaful ni dia kan hukum takaful. Makna dia takaful yang ada sekarang kan? Okey. Dia asalnya dia satu pendapat dalam mazhab Maliki. Dia kata sekarang soalan dia, hal yajuzu at-tabarru bi syartin? Adakah harus kita menderma, kita hebah dengan syarat? Jumhurul ulama la yajuz. Okey, kebanyakan ulama kata tak boleh. Sebab hebah ni kita tak boleh letakkan syarat. Sebahagian ulama antaranya daripada mazhab Maliki, dia kata harus kita derma dengan syarat. Mana sekarang aku derma setiap bulan RM100, setiap bulan RM100. Tapi dengan syarat apabila aku musibah aku mesti ditolong. Dia kata harus berdasarkan hadis al-muslimuna ala syurutim. Orang Islam ini mereka terikat dengan syarat perjanjian mereka. Illa ma harrama halalan. Mereka syarat yang mengharamkan benda yang halal wa halala haraman, dan menghalalkan benda yang haram. Tapi dia tetap syarat ditolong. Tolong orang benar haram kan? Sebab tu dia membenarkan.
Bahkan sebenarnya sistem takaful ini telah lama wujud dalam masyarakat kita. Cara basicnya ya, Ustaz tak sebut terperinci ni. Cara basicnya. Sebabnya sistem takaful ini sebenarnya lama sudah bertapak dalam masyarakat kita. Sebab tu di kampung-kampung dia ada apa? Khairat kematian. Khairat kematian. Makna dia ahli khairat, ahli kampung tadi dia panggil ahli khairat kematian. Mereka pungut sebulan 10 ringgit setiap bulan atas nama derma. Tapi nanti mana-mana kematian, mereka akan bantu beli apa? Beli kain kafan, sediakan jenazah untuk semua mereka sediakan. Sebab itu takaful. Tapi nama dia apa? Khairat takaful itu. Faham tak? Makna benda tu telah diterima lama dalam masyarakat kita. Ini cara basicnya. Tapi cara pencian mereka komersialkan itu perlu pencian panjang lah. Tapi cara basicnya. Makna sebagian ulama membenarkan. Bahkan masyarakat kita pun mengamalkan. Atas nama apa? Khairat. Sebelum kenal takaful, mereka sebut apa? Khairat kematian. Mana kita bagi 10 ringgit itu sebagai ahli Korea. Mana takaful? Mana saling membantu. Wadah? Ayo. Mana sudah ni? Okey. Jika seseorang berurusan dengan riba, contoh beli kereta CCM Bank, dia sudah bayar 8 tahun 9 bulan. Dia baru tahu hukum riba tu haram. Baru tahu. Sebab apa? Sebab ustaz tempat aku pun beli kereta pakai riba juga. Kereta tadi ada sisa 3 bulan yang kena dilunaskan. Apakah tindakan terbaik untuk situasi begini ustaz? Adakah lebih lepas saja? Bagaimana ustaz? Dia suruh apa? Bakar saja kereta tu. Dia begini ya. Dia kaedah begini. Okey, sebab dia sebut dalam kaedah fikih sebut ad-daruru la yuzalu bid-daruri. Mudarat itu kita tak hilangkan dengan mudarat. Contoh. Sekarang ustaz pergi mancing dengan sigan di tengah laut. Tengah laut mancing-mancing. Tiba-tiba bercerita, kau tahu tak di mana aku ambil bot ni? Di mana? Aku curi. Waktu itu berdosa tak berdosa? Ustaz naik tu, ustaz tahu kata itu perahu curi. Berdosa tak berdosa? Adakah wajib ustaz terjun? Faham tak? Boleh faham tak? Sebab tu ad-darru la yuzal bid-daruri. Mudarat kita tak tolak dengan mudarat. Nah, kalau terus tak bayar riba sebenarnya kita tak mau bayar. Ditarik kereta kita, rugi lagi. Faham tak? Jadi kita anggap apa? Anggaplah yang riba yang bayaran awal dulu. Ini bayaran asal dia. Sebab apa? Sebab tadi kata ahlahuma mur. Yang manis antara kedua tetap pahit. Yang manis antara keduanya tetap pahit. Bertaubat, minta ampun kepada Allah. Sebab berlaku sudah. Jadi apa? Anggaplah yang riba tu, yang harga riba tu, yang riba yang awal dulu. Yang belakang ni harga asal dia. Bertaubat pada Allah. Habis nak pergi tarik. Lagi dia rugi. Lagi besar darat dia. Lagi besar mudarat dia. Faham tak? Jadi bertaubat pada Allah. Sebab apa? Sebab kita ni, sebab tu kita serang apa? Sistem ekonomi kita bukan sistem Islam. Sistem politik bukan sistem Islam. Sebab tu bergaduh terus politik kita. Sebab bukan sistem Islam. Sistem ekonomi pun bukan sistem Islam. Ini jadi masalah ni. Terbina atas sistem riba. Sekarang sampai ibadat kita pun nak dipaksakan sistem bukan Islam dalam ibadat solat kita. Faham tak? Sampai ibadat pun nak dipaksakan juga bukan sistem Islam dalam solat. Buat macam mana? Boleh faham tu? Ini akhir zaman. Tapi kita haraplah, kita berdoa semoga Allah beri kita kesabaran untuk terus menggenggam bara-bara agama ini. Allahumma rabbana sabbit qulubana dinik ya muqallibal qulub sabbit qulubana dinik. Wahai yang membalikkan bolak-balik hati, tetaplah kami atas agamamu. Jadi bertaubatlah dengan dosa-dosa riba. Jadi macam mana sekarang? Okey, ditarik sama juga, dijual sama juga. Mana jalan sudah? Faham tak? Dijual pun tetap jual pada riba juga kan? Okey. Jadi sebab itulah contohnya. Apa? Naik tengah perahu orang apa? Tengah laut, sebab dia kata kilahuma ahlahuma mur. Yang manis antara kedua tetap pahit juga. Jadi kita minta ampunlah pada Allah. Okey, ingatlah Allah Maha Pengampun. Dia tahu hati kita. Apakah hukum kalau seorang terpaksa lakukan hutang untuk berkahwin? Adakah dikira sebagai tidak ada kemampuan untuk berkahwin? Okey.
Kalau boleh dapatkan hutang, orang bagi hutang dikira berkemampuan untuk kahwin. Makna mampu berhutang. Faham tak? Maka yajuzu al-istidanah lidziwaj. Harus kita berhutang untuk kahwin. Tapi kalau ada orang bagi hutang, Basir, aku mau kahwin. Bukan aku lah, orang lain. Okey, contoh. Okey, berapa? 5,000. Hang ambil lah. Mampu dah tu. Mampu dengan berhutang. Dikira mampu. Tapi kalau tidak ada orang bagi hutang pada dia, dia minta, kau kerja sendiri, Pak. Minta Bang Din pun tak bagi, minta Basir pun tak bagi. Kau kerjalah dulu nak kahwin. Jadi situlah. Apabila tak ada orang bagi hutang, baru dikira tak mampu. Sebab Allah sebut, kalau situ tak ada lagi orang bagi hutang, tidak ada kemampuan dia berkahwin. Sebab Allah sebut, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Wal yasta'fif, hendaklah menjaga dirinya pada melakukan benda yang haram. Alladzi, golongan la yajiduna nikahan, dia tidak mendapat makna harta untuk dia menikah, untuk bagi mahar. Jadi dia menjaga pada haram. Hatta yughniyahumullahu fadli, sehingga Allah mengkayakan dia, memberi kesenangan dengan kurniaannya. Jadi apabila tak ada orang nak bagi hutang pada dia, baru dikira tak mampu. Sebab tu tak ada orang bagi hutang, masuklah hadisnya, ya ma'syar syabab, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, man istata'al ba'ata falyatazawwaj, siapa antara kamu mampu al-ba'ata. Mana ba'ah? Al-ba'ah, dia mampu sudah. Al-ba'ah asalnya tempat tinggal. Ya bu'ah. Okey. Makna ba'ah, disediakan tempat tinggal, mahar semua. Falyatazawwaj, hendaklah kau berkahwin. Okey, fa in lam yastati, kalau dia tak mampu, fa'ala bis-shaum, hendaklah dia banyak berpuasa. Tak mampu, tak ada orang boleh bagi hutang pada dia. Duit dia pun tak ada, pinjam pun orang tak bagi. Fa'ala bis-shaum, maka nak dia berpuasa. Fa innal wija', kerana dia lah wija', dia lah akan menjaga apa? Puasa ini akan menjaga apa? Syahwat dia. Okey. Jelas ya? Makna apa? Soalan dia ni, dia mampu dengan berhutang. Okey. Sebab tu harus hutang untuk kahwin, tapi bukan berhutang untuk buat kenduri kahwin. Ini berhutang nak buat apa? 50,000 buat apa? Nak buat kenduri kahwin. Itu membazir sudah tu. Mintalah untuk mahar, untuk ni. Simple. Isya kali. Kasih Abilah ni kan. Okey. Apa hukum simpan duit bank public gold, tapi hasilnya bukan duit tapi emas, bayar sikit sebab tak cukup duit? Ustaz tak faham apa makna public gold ni, tapi begini ya, maksudnya emas haram beri hutang. Emas haram kita beli hutang sebab dia emas barang riba. Tapi kalau dia contoh, Ustaz nak beli emas pada Ustaz Rushdi, rantai emas, harganya 10,000. Tak apa Ustaz Rushdi, aku simpan duit dengan kau ya, 1,000 setiap bulan. 10 bulan cukup 10,000. Cukup. Sekarang kita wadiah saja kan, cukup 10,000. Aku beli emas ni Ustaz Rushdi dengan harga 10,000 ya, ambil duitnya yang dengan kau tu. Dia pun bagi emas, boleh. Tapi kalau dia bayar cara ansur-ansur, dia simpan atas dasar bayar cara ansur-ansur, hukumnya haram. Sebab emas tak boleh beli secara hutang. Jelas ya? Tak boleh beli secara hutang. Okey. Sebab apa? Sebab dua samai ilat. Dua-dua mata wang. Emas mata wang. Apa ringgit mata wang. Sebab tersebut, idza kana fa idza ikhtalaf hadhihi al-asnaf fabai'u kaifa syi'tum idza kanat yadan biyadin. Mesti tangan dengan tangan. Apa hukum tak solat Jumaat berbulan-bulan bagi orang bekerja di pelantar minyak ataupun kapal? Sebab kontrak kerja selama 3 hingga 6 bulan. Perlukah berhenti kerja? Macam mana pula yang bekerja sebagai security? Sama juga tak dapat solat sebab faktur kerja. Okey, sebab ni, gini kita ingat dalam mazhab Syafi'i, kewajipan Jumaat apa? Syarat dia mustautin dan juga muqim. Dia beriqamah. Kalau seseorang itu dia ditempatkan di pelantar minyak selama 3 bulan, 6 bulan, baru pindah, itu kita tak panggil mustautin. Kita panggil apa? Muqim. Dia bermukim di pelantar minyak. Orang bermukim, dia wajib Jumaat laisa binafsihi walakin ma ghairihi.
Orang bermukim dia wajib Jumaat tumpang orang lain, bukan di sini. Sekiranya di pelantar minyak tadi ada pulau berdekatan, dengar azan dia wajib pergi. Sebab dia sendiri tak boleh buat Jumaat di situ, sebab dia tak bermustautin di pelantar minyak tadi. Ini mazhab Syafi'i ya. Tapi kalau ada dekat pulau tadi orang bermustautin di pulau, dia dengar azan daripada tadi, dia wajib pergi. Kalau tidak, dia tak wajib Jumaat. Dia buat zuhur. Sebab dia apa? Dia di situ dikira bermukim. Sebab Jumaat wajib didirikan di atas kawasan permustautinan, bukan permukim. Mukim ni maknanya dia hidup tak tetap. 6 bulan, 3 bulan berpindah kan? Okey. Sebab tu mereka hanya tumpang. Sebab tu orang-orang Arab Badui, mereka tak buat Jumaat. Mereka hanya tumpang di Masjid Madinah. Jelas tu? Okey, jelas ya? Jadi tak wajib. Begitu juga bekerja kapal. Sebab ni mereka la yajibu Jumaah alal musafir. Tidak wajib Jumaat atas musafir. Jadi mereka ni tak Jumaat. Perlu berhenti kerja? Tak perlu berhenti kerja. Kalau semua orang Islam berhenti kerja kapal, siapa nak kerja kapal? Semua orang Islam berhenti kerja minyak, siapa nak kerja minyak? Habislah orang yang kuasai. Faham ke? Okey. Sedangkan itu apa? Kepakaran di pelantar minyak, di kapal, semua orang Islam perlu kan? Okey. Okey, macam mana pula bekerja sebagai security? Sama juga tak dapat solat sebab faktor kerja. Okey. Begitu juga security. Sebab apa? Sekarang dia apa? Sekarang dia kena jaga. Contoh, security doktor. Kalau dia tinggalkan pesakit dia, baru potong orang jantung, tiba-tiba bunyi azan sudah. Berhentilah, aku pergi sembahyang Jumaat dulu. Okey. Dah, sekejap ya, nanti pun sambung ya. Tinggal dulu. Baru lepas potong bunyi azan. Allahu Akbar. Ini ayat, faham saya itu? Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya min salatil hujum fas'au ila dzikrillah. Diseru solat Jumaat, tinggallah kerja. Itu mana boleh tinggal kerja. Begitu juga security. Kalau tinggal kerjanya, hari Jumaat lah hari apa? Hari tempat orang merompak, mencuri. Sebab tak ada orang jaga, semua pergi Jumaat. Sebab tu security juga termasuk. Sebab mereka menjaga khaufun al-amwal. Apa baca di sekolah-sekolah. Kalau semua keluar pergi Jumaat, datang mencuri. Tapi ingat ya. Tapi sebab tu mesti bergilir. Mesti bergilir. Ataupun kalau boleh pekerja perempuan, kalau boleh. Okey. Jadi security sebab apa? Kalau dia tinggalkan contoh, dia jaga kawasan ni. Jaga kawasan dengan tersimpan orang lain pergi solat Jumaat kan? Sebab tu dia kata, antara uzur meninggal Jumaat, takut kehilangan harta. Sebab mereka ni jaga harta. Samalah yang jaga perbatasan. Perbatasan apa? Yang jaga di kubu-kubu tu. Kalau dia tinggal pergi solat Jumaat kubu, terdedahlah perbasahan umat Islam. Harta semua termasuk. Tapi ingat ya, kalau security ni kan, jangan sekala okey lah. Sebab apa? Itu tapi jangan terus tinggal Jumaat. Aku kerja security. Cari kalau sampai tiap-tiap minggu tak solat Jumaat. Ingat, dia termasuk. Sebab apa? Sebab dia menjaga harta. Sebab kehormatan harta seperti kehormatannya nyawa. Doktor dia jaganya nyawa, security dia jaga harta. Boleh faham tu? Tapi ingat ya, jangan sampai apa? Ngam hari Jumaat itu dah buat pembedahan. Terus ingat, tapi ingat ya, makna sekali-sekala boleh. Tapi sebab tu bergilir. Mesti bergilir. Sebab Rasulullah sebut apa? La yantihana aqwamun an wadihul Jumaat. Hendaklah mereka berhenti daripada meninggal Jumaat. Aw la yakhtimanallahu qulubihim. Jangan mereka Jumaat ni mana 3 kali Jumaat, ataupun Allah akan cop hati mereka. Itu sebab disebut mesti bergilir. Kalau ada perempuan yang boleh mampu jaga, lagi baik. Boleh faham tu? Yang tak wajib Jumaat. Okey, jelas ya? Sebab apa? Doktor jaga nyawa, security jaga harta. Apakah hukum hidup berjiran tapi saja jemur pakaian jadi cermin jiran? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, jangan dia menyakiti hati jirannya. Okey, jirannya apa? Tapi hidup berjiran ni apa? Kena bersikap apa? Okey, sebab tu apa Rasulullah sebut? La yamna'anna jarahu an yada'a asahu fi jidarihi.
Janganlah halang jiran dia letak kayu di dinding akal-akal. Makna atuk kegunaan dia kan nak tongkat saja, bukan bagi mudarat pun. Tapi kalau jeriji kita tak mudarat pada kita, kita pun tak guna. Apa salahnya jiran tumpang? Hidup itu kan hidup berjiran. Itu hidup berjiran. Tapi kalau jiran tak suka, tak payahlah, gunalah jeriji kita. Faham tak? Sebab tu hidup berjiran ni apa? Kena saling apa? Saling memaafkan. Sebab tu nak tahu tu orang baik, tengok hubungannya dengan jiran dia. Okey. Mohon pencerahan ustaz. Last yang soalan. Mohon pencerahan ustaz. Solat kuat, rasuh pun kuat. Okey, tajuk ni kita terang semalam sudah. Sebab apa? Ibadat tanpa ubudiyah. Semalam kita terangkan. Sebab tu kita ulang balik sikit ya. Wa awhayna ilayhim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Dan kami wahyukan kepada mereka melakukan kebaikan. Fi'lal khairat wa iqamas salah, mendirikan salat, wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Mereka ini abid, makna jiwa mereka solat itu jiwa ubudiyah. Makna dia solat itu, kalau solat pun kuat, rasa pun kuat, dia solat tanpa ada jiwa ubudiyah. Itu solat tidak ada ubudiyah, tidak ada jiwa kehambaan, mana tidak ada ubudiyah dalam ibadah. Sebab tidak ada ubudiyah dalam ibadah itulah kadang-kadang kita tegur, jangan ni pak cik tolong ya, jangan gulung apa? Waktu solat jangan gulung ni lengan baju. Jangan gulung lengan baju. Makruh. Rasulullah apa? Naha an yakuffa thawban au sya'ran. Rasulullah larang gulung rambut, gulung baju. Apa masalahnya juga? Ya Allah, kau nak solat kan Rasulullah suruh solat, jangan gulung tangan baju. Ini nak buat ibadat tapi tanpa ubudiyah. Bagi rulu safiyah. Pandai pula apa semayang siapa? Okey. Bagi rapat tu, jangan bagi putus safiyah, bagi rapat. Cakap banyak Pak Imam ni, solat saja apa? Ini apa? Ibadah tanpa ubudiyah. Ibadat tanpa ada perasaan kehambaan pada Allah. Ibadat beginilah. Kuat solat, kuat rasuh. Sebab dia apa? Dia sembah Allah dalam masjid saja. Makna apa? Allah Maha besar, Allahu Akbar dalam solat saja. Luar solat, duit lebih besar Pak. Haram tak apa duit betul. Makna larangan Allah tetap itu maksudnya. Okey, kemudian apa satu? Itu satu. Yang kedua, solat dia tak sempurna. Kalau solat sempurna, dia jaga adab solat, jaga solat. Solat tetap ikut sunnah, tepat solat ikut sunnah, dia tak akan bermaksiat sebab Allah janji Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehingga solat itu menghalang kekejian dengan kemungkaran. Kalau dia sempurnakan wajib solat, sunat solat, adab solat, jemaah solat, adab semua dia akan buat. Sebab solat itu pendindingnya untuk dia nampak apa? Duit. Ini solat Allahu Akbar, Allah Maha besar, yang lain semua kecil. Semua kecil. Tapi 200 ya. Kemudian pas. Duit paling besar, sedang Allah sebenarnya itu haram. Faham kan? Sebab apa? Ibadah, mengapa itu? Ibadah bidunil ubudiyah. Ibadat tanpa jiwa kehambaan. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa lil-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al multabisan 'alaina fanadhil waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya Allah, azin. Ya Allah, azin. لا جبات يلا كمان ما انا ما سمعت الاذان الجبات يلا